Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahya dan ini Pantau Kerajaan Baharu. Dan hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan menteri-menteri berkumpul di Kompleks Seri Perdana di Putrajaya bagi menghadiri sesi pemukiman bersama barisan jemaah menteri. Kenderaan beliau dilihat memasuki bangunan pada pukul 9.15 pagi, yang mana sebelum itu turut kelihatan beberapa kenderaan menteri memasuki bangunan sama seawal pukul 8.10 pagi. Difahamkan pemukiman itu akan membincangkan soal hala tuju dan penetapan petunjuk prestasi utama KPI setiap kementerian yang bermula pada pukul 8.30 pagi hari ini. Dan pertemuan itu hadir tidak sampai 2 bulan selepas semua menteri memasuki kementerian masing-masing dan mula menjalankan tugas di bawah kerajaan perpaduan dipimpin ahli Parlimen Tambun. Selain Anwar, antara yang hadir ialah kedua-dua timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof. Selain itu, ia turut dihadiri Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fok, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu dan Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Natalinggi. Dan dalam pada itu turut hadir adalah Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Dan difahamkan satu kenyataan media berhubung pemukiman itu akan dikeluarkan kira-kira pukul 4.30 petang selepas sesi tersebut selesai. Dan sebelum ini, Perdana Menteri dilapor berkata satu program pemukiman akan diadakan untuk jemaah menteri bagi menetapkan KPI setiap kementerian. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mendapatkan input daripada menteri setelah lebih sebulan memikul tanggungjawab dan mengemukakan perkara yang dapat dilakukan atau diperbaiki. Pastinya di Astro Awan ni banyak perkara yang kita bincangkan, kita bawakan juga menerusi Pantau Kerajaan Baharu, inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan dalam kalangan menteri dan juga kementerian, dan juga kita mendengar analisis-analisis penting yang boleh dikemukakan oleh penganalisis di Malaysia ini untuk mendapatkan input dan juga informasi terkini berkaitan dengan prestasi kerajaan perpaduan ini. Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik UUM bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ya. Prof, pertama sekali untuk kita melihat, ini penting untuk kita mendasari perkara utama. 2 bulan lebih mungkin dalam tempohnya kerajaan perpaduan dengan menteri yang ada di setiap kementerian. Bagaimana Prof menilai dan juga melihat prestasi kerajaan perpaduan hari ini? Kalau kita lihat berdasarkan kepada tempoh pentadbiran kerajaan perpaduan daripada hari pertama sehinggalah kepada hari ini, kita dapati banyak perubahan yang telah dilaksanakan. Dan ini selaras dengan apa yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang mahukan supaya menteri-menteri yang dilantik terus turun ke padang untuk melaksanakan apa juga agenda-agenda yang perlu dilaksanakan secepat mungkin. Dan kita lihat banyak perkara-perkara yang telah pun dilaksanakan, terutama tumpuan yang diberikan kepada mengurangkan tekanan sara hidup, isu yang berkaitan dengan harga barang-barang, isu yang berkaitan dengan kos seperti harga keperluan dan sebagainya. Jadi yang ini kita lihat banyak kementerian-kementerian telah pun turun ke padang untuk meneliti dan memastikan bahawa apa juga permasalahan yang telah berlaku sebelum ini dapat diselesaikan dengan secepat yang mungkin. Walaupun kita melihat belum ada kelulusan pembentangan bajet yang akan dilaksanakan sedikit masa lagi, namun kelulusan bajet yang penting telah pun diluluskan sebelum ini, terutama berkaitan dengan imbuhan-imbuhan kepada kaki tangan kerajaan, terutama dari segi pembayaran gaji dan sebagainya. Namun kita melihat bahawa agenda yang lebih besar pasti akan dibentangkan melalui pembentangan bajet sedikit masa lagi. Namun walaupun kita dapati pembentangan bajet secara sepenuhnya belum dilaksanakan, namun kita dapati bahawa agenda-agenda penting telah pun dilaksanakan dan setiap kementerian telah pun kita dapati melaksanakan banyak perkara. Kalau kita lihat berkaitan dengan kementerian-kementerian pendidikan, kementerian pengajian tinggi,
Kementerian Pengangkutan. Ini adalah kementerian-kementerian yang di mana kita dapati gerak kerja telah pun dilaksanakan secara sepenuhnya dan banyak perkara-perkara yang mungkin tertangguh sebelum ini telah diberikan perhatian yang secukupnya. Jadi walaupun belum ada pembentangan bajet dan juga alokasi bajet kepada seluruh kementerian, namun bagi saya ia tidak mengekang kementerian-kementerian untuk turun ke padang melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diberikan. Mhm. Prof, hari ini berlangsungnya Forum Pemukiman yang melibatkan Perdana Menteri dan semua juga menteri-menteri kabinet. Ia berbeza dengan mesyuarat kabinet yang diadakan setiap minggu khususnya. Ia untuk menilai prestasi, melihat KPI dan kita percaya bahawa menteri dan juga anggota kabinet ini telah mendapatkan input dan juga informasi di setiap kementerian yang lain. Kenapa pentingnya program pemukiman seperti ini, Doktor, dan seterusnya menilai prestasi ataupun KPI di setiap kementerian untuk diterjemahkan dalam pemahaman masyarakat dan juga rakyat? Ini penting kerana kalau kita melihat bahawa sudah tentulah Perdana Menteri sebelum ini telah pun menggariskan beberapa agenda yang perlu diberi perhatian yang serius. Dan seperti kita tahu bahawa isu peningkatan kos sara hidup merupakan satu isu yang sering diberikan perhatian oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, termasuklah juga isu berkaitan dengan urus takbir baik dalam kerajaan. Jadi sudah tentulah jika sekiranya apa yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak turun di kalangan semua kementerian dan pelaksanaan-pelaksanaannya tidak dilakukan secara sepenuhnya, maka apa yang diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya. Jadi melalui pemukiman inilah maka semua kementerian akan pasti boleh mendengar sejauh mana hala tuju yang telah ditetapkan oleh Perdana Menteri dan dalam masa yang sama boleh menilai sejauh mana tindakan-tindakan mereka selepas mereka dilantik sehinggalah kepada hari ini dan berdasarkan kepada pencapaian semasa maka mereka boleh membincangkan apakah cabaran-cabaran yang perlu ditangani bagi memastikan keberkesanan agenda-agenda yang ingin dilaksanakan. Jadi saya kira pemukiman ini sangat penting untuk menilai jangka pendek sejauh mana pelaksanaan agenda-agenda kerajaan itu setakat ini dan apakah cabaran yang perlu diambil perhatian supaya memungkinkan apa juga masalah-masalah yang dihadapi itu boleh ditangani dengan secepat yang mungkin dan mereka boleh menetapkan agenda jangka panjang supaya setiap kementerian boleh memberikan fokus dan keutamaan kepada apa juga agenda yang ingin dilaksanakan kemudian nanti. Mhm. Dan juga Prof, satu perkara penting adalah untuk kita melihat kepada standard KPI itu yang ditetapkan mungkin dalam Kabinet Perdana Menteri dan juga kementerian itu sendiri. Tetapi KPI ini kementerian yang buat, Kabinet yang laksanakan, tetapi untuk mencapainya dan juga untuk melihatnya adalah tugas dalam kementerian terbabit. Bagaimana untuk kita faham berkaitan dengan standard KPI ini terutamanya dalam tempoh mungkin setahun penglibatan kementerian ataupun menteri dalam kementerian terbabit untuk kita pastikan bahawa ini adalah KPI yang betul-betul perlu dicapai ataupun perlu diteliti. Sebab KPI itu kita yang buat dan kita yang laksanakan. Tetapi untuk masyarakat mungkin bagaimana untuk memberi penjelasan bahawa KPI ini adalah KPI yang perlu diselesaikan, yang perlu diutamakan untuk rakyat. Okey, yang pertama penetapan KPI ini adalah berdasarkan kepada hala tuju kerajaan sebelum ini ya. Kalau kita lihat Yang Berhormat Perdana Menteri sebelum pembentukan kabinet telah menggariskan beberapa agenda besar yang ingin beliau laksanakan di bawah pentadbiran beliau. Dan apabila penubuhan kerajaan itu dilaksanakan dengan melantik kabinet-kabinet di dalam setiap kementerian, maka beliau juga memberikan tugas dan tanggungjawab tertentu untuk kementerian melaksanakan. Dan kesemua tugas dan tanggungjawab ataupun hala tuju ini adalah berdasarkan kepada komitmen kerajaan terhadap masyarakat. Dan ini adalah sebahagian daripada kalau kita lihat suara-suara rakyat sendiri yang mahukan perubahan-perubahan itu dilaksanakan. Dan sebab itulah kita lihat kalau berdasarkan kepada agenda urus takbir baik yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau menggariskan bagaimana isu-isu sebelum ini yang berlaku ketirisan
yang berlaku, amalan rasuah dan salah laku yang berlaku. Jadi ini semua adalah rentetan daripada komen-komen dan juga kritikan daripada rakyat, dan ini semualah yang dijadikan sebagai agenda penting kerajaan. Jadi berdasarkan kepada input-input daripada rakyat, maka kerajaan membentuk KPI tertentu. Dan sudah tentulah setiap kementerian akan diberi KPI berdasarkan kepada apa yang mereka perlu laksanakan dan mereka perlu capai bagi memastikan apa juga agenda yang berkaitan dengan rakyat itu dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Jadi sebab itulah yang pertama dalam penetapan agenda ataupun KPI, selalunya ia berkait dengan suara daripada rakyat itu sendiri yang mahukan apa yang perlu dilaksanakan oleh setiap kementerian. Berdasarkan kepada kajian tersebut, maka pihak kementerian dengan kerjasama dan perbincangan secara menyeluruh, terutamanya sesi pemukiman pada hari ini, akan melihat sejauh mana pencapaian dalam 2 bulan yang pertama ini, apakah ada masalah-masalah dan kekangan-kekangan yang perlu diberikan perhatian ke arah melaksanakan agenda besar kerajaan. Kemudian daripada agenda besar itu akan diperkecilkan fokusnya mengikut keperluan kementerian masing-masing. Jadi bagi saya penetapan hala tuju ini yang pertama adalah berkaitan dengan apa yang dimaukan oleh rakyat, dan daripada situ maka mereka menetapkan apakah agenda-agenda yang perlu mereka laksanakan. Dan dari segi pencapaian itu pastilah bukan sahaja kementerian yang akan menilai, bahkan yang lebih utama ialah masyarakat yang akan menilai sejauh mana sesuatu kementerian itu berjaya melaksanakan apa juga agenda-agenda yang telah diamanahkan kepada mereka. Jadi sudah tentulah nanti sampai kepada KPI ini selalu bukan sahaja dinilai berdasarkan kepada keseluruhan tahun, bahkan ia juga dinilai daripada masa ke semasa. Mungkin pada suku yang pertama, kerajaan juga akan membuat penilaian sejauh mana sesuatu KPI itu berjaya dilaksanakan. Kemudian pembentangan juga akan dilakukan pada suku kedua, suku ketiga hinggalah kepada penghujung tahun. Jadi sudah tentulah dalam penetapan KPI ini banyaklah perkara-perkara yang perlu diambil perhatian, dan sudah tentulah proses yang pertama seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan kerajaan pada hari ini ialah untuk meneliti sejauh mana pelaksanaan pada suku pertama. Kalau saya katakan suku pertama ini kerana 2 bulan telah pun berjalan, dan sudah tentulah banyak perkara-perkara yang dihadapi oleh setiap kementerian, dan juga banyak KPI yang mungkin telah berjaya dilaksanakan, namun pasti akan ada masalah dan cabaran yang perlu dilalui, terutama bukan saja berkaitan dengan sumber keuangan, berkaitan dengan sumber kalau kita tengok keperluan kepada sumber manusia, bahkan juga mungkin halangan-halangan daripada aspek pentadbiran dan sebagainya. Jadi sudah tentulah ini akan diperbincangkan secara teliti, dan selepas itulah apabila adanya perbincangan yang menyeluruh berkaitan dengan keperluan bagi setiap kementerian bagi memastikan pencapaian KPI itu dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka sudah tentulah selepas ini kementerian-kementerian boleh meletakkan hala tuju yang lebih sesuai berdasarkan kepada keadaan semasa. Baik, banyak lagi perkara untuk kita bincangkan, terutamanya berkaitan dengan KPI, prestasi dan juga mungkin hala tuju di setiap kementerian, khususnya dalam kerajaan perpaduan untuk pantau kerajaan baharu. Kita nak berhenti rehat dahulu, Prof. Kita kembali selepas ini dalam pantau kerajaan baharu. Baik, kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu. Hari ini berlangsung satu program pemukiman yang diadakan khusus membabitkan jemaah menteri bagi menetapkan indeks prestasi utama KPI untuk setiap kementerian. Jadi kita bercakap lanjut berhubung perkara ini, Profesor Dr. Ahmad Martada Mohamad, penalisis politik UUM bersama-sama dengan saya. Prof, tadi kita berbincang berkaitan dengan KPI, bagaimana prestasi dan sebagainya. Ini baru mungkin 2 bulan lebih. Indeks KPI ini juga baru ditetapkan dan juga dilihat. Tetapi untuk kita melihat ke depan, apa yang Prof boleh katakan sekiranya ada kementerian ataupun menteri yang tidak mencapai KPI berkenaan dan menunjukkan prestasi yang kurang memberansangkan? Kalau kita melihat kepada ucapannya Ahmad Mohamad Perdana Menteri, beliau sering membangkitkan bagaimana setiap menteri yang dilantik mereka perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta amanah yang diberikan dengan sebaik yang mungkin. Jadi saya pasti bahawa beliau akan
mengambil kira penilaian prestasi setiap kementerian ataupun setiap menteri-menteri dan melihat kepada pencapaian tersebut sama ada mungkin sesuatu tindakan boleh dilaksanakan ataupun mungkin amaran ataupun mungkin nasihat kepada kementerian-kementerian di mana prestasi mereka adalah tidak memberangsangkan. Jadi bagi saya adalah tahun di mana setiap kementerian ataupun setiap menteri mereka perlu menunjukkan prestasi bagi memastikan setiap agenda kerajaan itu dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya. Dan mungkin pada tahun kedua, bagi saya mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlu melihat dan meneliti sejauh mana pencapaian-pencapaian itu memerlukan kepada perubahan ataupun pembaharuan. Kerana mungkin tahun yang pertama ini agak sukar untuk dinilai sejauh mana keberkesanan. Kerana tahun yang pertama lebih kepada satu proses peralihan yang berlaku daripada kerajaan sebelum ini kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Yang kedua juga lebih kepada satu proses untuk mengenal pasti apakah keperluan-keperluan yang ada untuk mengenal pasti masalah-masalah dan juga cabaran yang dihadapi dan dalam masa yang sama cuba untuk memastikan apa juga masalah itu dapat ditangani dengan sebaik yang mungkin. Jadi mungkin fasa kedua ataupun tahun kedua nanti maka adalah satu fasa di mana mana-mana menteri ataupun kementerian yang tidak dapat menunjukkan prestasi yang baik, maka mungkin perlu ada suatu nasihat ataupun pembaharuan yang perlu dilaksanakan. Kerana jika setiap kementerian menunjukkan prestasi yang baik, maka mungkin itu tidak menjadi masalah kepada pencapaian agenda kerajaan. Namun jika sekiranya ada kementerian-kementerian yang tidak begitu menunjukkan prestasi yang baik terutama dari segi pencapaian agenda-agenda ataupun KPI yang telah ditetapkan, maka mungkin Perdana Menteri perlu melihat semula apakah bentuk pembaharuan-pembaharuan yang ingin dilaksanakan bagi memastikan apa juga agenda kerajaan itu boleh dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi bagi saya tahun pertama ini mungkin tidak akan adalah berlaku perubahan-perubahan besar kerana ini merupakan satu proses peralihan. Tetapi pada tahun kedua dan seterusnya pasti jika sekiranya mana-mana menteri ataupun mana-mana kementerian tidak menunjukkan prestasi yang baik bagi memastikan agenda kerajaan dapat dicapai, maka pasti perlunya ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Seperti yang Prof nyatakan tadi, tahun kedua itu tahun yang agak kritikal untuk melihat kepada prestasi-prestasi menteri dan juga kementerian. Kita tahu, Prof, setiap kementerian ada tanggungjawab besar, ada peranannya masing-masing dan kita tidak boleh nafikan setiap isu yang timbul dari sudut kementerian terbabit. Tetapi dalam situasi dan juga keadaan sekarang di bulan 1 tahun 2023 dalam kerajaan perpaduan hari ini, perkara yang mendesak yang paling perlu diberi tumpuan, pada pendapat Prof, kementerian mana yang dilihat perlu mempunyai KPI yang standardnya lebih tinggi, pencapaiannya lebih mantap untuk memastikan bahawa apa yang dinyatakan oleh kerajaan perpaduan berkaitan dengan kos sara hidup, berkaitan dengan poket rakyat dan sebagainya mempunyai keterjaminan yang baik. Kementerian mana dalam pandangan Prof yang mempunyai isu yang berat ketika ini? Kalau kita melihat kepada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, beliau menekankan dua isu utama, iaitu yang pertama berkaitan dengan peningkatan kos sara hidup, terutama kenaikan harga barang dan juga pembekalan barang-barang. Jadi rantaian makanan itu perlu dijadikan sebagai agenda yang penting. Jadi sudah tentulah kita melihat dalam konteks ini Kementerian Pertanian juga sangat penting. Kementerian Pengguna juga sangat penting. Jadi ini adalah berkait dengan agenda utama kerajaan nak mengawal peningkatan harga barang, nak memastikan kos sara hidup tidak dapat meningkat dengan begitu mendadak, nak memastikan supaya kemampuan rakyat terutama dari segi keupayaan membeli itu tidaklah menyukarkan mereka apabila harga barang terlalu tinggi. Jadi ini adalah agenda penting yang perlu diberikan perhatian oleh kementerian-kementerian yang berkaitan. Jadi sudah tentulah ini antara kementerian yang sangat penting yang perlu diberikan perhatian dan pasti penetapan KPI juga akan lebih tinggi bagi memastikan supaya agenda-agenda utama seperti mengurangkan tekanan dan juga kos sara hidup itu dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Kemudian agenda yang kedua yang juga disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah memastikan ekonomi negara semakin maju dan mapan.
Dan ini sudah tentulah berkait dengan isu-isu yang melibatkan pelaburan asing, isu-isu yang mengakibatkan dari segi memastikan nilai mata wang ringgit kita meningkat. Dan ini sudah tentulah berkait dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi, di mana ini merupakan antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Dalam konteks ini, kemakmuran ekonomi kalau kita lihat adalah antara agenda yang utama. Kemudian agenda yang penting juga yang disebutkan oleh Perdana Menteri ialah memastikan agenda yang melibatkan kebajikan masyarakat di Sabah dan Sarawak diberi perhatian dengan sepenuhnya. Jadi sudah tentulah kita melihat bahawa kita ada satu kementerian yang di bawah Jabatan Perdana Menteri yang melibatkan berkaitan dengan melihat dan menilai semula apakah bentuk kerjasama perjanjian yang ada dalam MA 63. Jadi sudah tentulah ini juga antara agenda penting kerajaan pada ketika ini. Jadi saya melihat berdasarkan kepada kenyataan Perdana Menteri pada awalnya, agenda pengurangan kos sara hidup, memastikan harga barang dikawal, memastikan supaya barang-barang keperluan itu sentiasa ada di pasaran. Bagaimana kita melihat bahawa sebelum ini kita dapati telur sangat berkurangan di pasaran dan ini berkaitan juga dengan kenaikan harga barang terutama yang berkaitan dengan makanan-makanan seperti dedak dan sebagainya. Jadi sudah tentulah ini adalah satu perkara yang perlu diberi perhatian terutama oleh Kementerian Pertanian bagi memastikan apa juga barang-barang keperluan terutama keperluan asas yang ingin dimiliki oleh rakyat itu diberi perhatian yang sepenuhnya supaya tidak akan timbul masalah di mana rakyat terbeban akibat daripada ketiadaan barang-barang keperluan. Jadi saya melihat bahawa ini antara agenda penting kerajaan di samping menteri-menteri yang terlibat terutamanya dari segi membawa pelaburan-pelaburan luar ke dalam negara untuk memastikan apabila adanya pelabur-pelabur asing datang membuat pelaburan, maka sudah tentulah ekonomi negara akan meningkat. Dan apabila ekonomi negara meningkat, sudah tentulah peluang-peluang pekerjaan juga akan turut meningkat dan secara tak langsung ia akan membangunkan semula ekonomi negara yang sebelum ini mungkin terkesan akibat daripada COVID dan juga akibat daripada ketidakstabilan politik dalam negara kita. Prof, sejauh mana anggota Kabinet perlu terbuka terutamanya untuk membentangkan KPI setiap kementerian selepas ini kepada rakyat, masyarakat umum khususnya, dan dalam masa yang sama selepas pembentangan KPI kita melihat satu persatu, mungkin kita akan membandingkan dengan pencapaian KPI berkenaan dengan apa yang telah dilakukan dalam tempoh berkenaan. Itu adalah penilaian masyarakat yang jelas untuk melihat dari segi KPI yang dibentangkan dengan apa yang telah dilakukan. Bagaimana hal ini perlu terbuka oleh setiap anggota Kabinet dan kementerian untuk memastikan bahawa ia telus sampai dan juga difahami oleh rakyat. Okey, dalam konteks ini saya lebih melihat kepada sesi libat urus bersama stakeholders di kementerian masing-masing. Ini perlu diperbanyakkan, perlu diperkasakan. Kerana kita tidak mahu kadang-kala kementerian mempunyai KPI mereka sendiri dan mereka merasakan apa yang mereka buat itu telah cukup. Jadi yang menjadi penentu kepada pencapaian bukan kementerian. Yang menjadi penentu kepada keberkesanan sesuatu pencapaian itu adalah daripada masyarakat itu sendiri. Jadi sudah tentulah sesi libat urus itu penting untuk memastikan bahawa input daripada stakeholders itu diambil untuk memastikan bahawa apa juga agenda-agenda itu tidak tersasar daripada KPI-KPI yang telah ditetapkan. Jadi dalam konteks sesi libat urus ini memerlukan kepada keterbukaan supaya mana-mana kementerian mereka kena bersifat terbuka dan perlu menggandakan usaha-usaha untuk memastikan mekanisme-mekanisme untuk melibatkan suara daripada masyarakat itu ada. Partisipasi daripada masyarakat itu sangat penting. Kerana kita berada dalam satu konteks di mana empowerment itu perlu diberikan kepada rakyat dalam menentukan sejauh mana sesuatu kementerian itu mencapai hasrat yang telah diberikan tanggungjawab kepada mereka. Dan kebersamaan ini penting. Kerana kita tidak mahu supaya terutama stakeholders yang penting itu tidak dilibatkan dalam sesi-sesi libat urus ini terutama untuk mendapat pandangan mereka. Jadi ini sangat penting. Sesi-sesi libat urus itu perlu dipermantapkan dan perlu dilibatkan daripada peringkat bawah sehinggalah kepada peringkat atasan. Jadi untuk itu saya pasti bahawa
setiap kementerian akan perlu bergerak lebih dinamik, terutama memastikan bahawa setiap kelompok masyarakat yang mereka mempunyai kepentingan itu perlu dilibatkan. Contohnya kalau kita dapati isu peningkatan harga barang, sudah tentulah input-input daripada masyarakat bawahan sehinggalah kepada masyarakat atasan perlu diambil kira. Ya. Kita tidak mahu mungkin kadang-kala maklumat-maklumat yang didapati di kementerian itu mungkin datang daripada satu sumber sahaja. Dan ini tidak mencerminkan realiti keadaan yang sebenarnya. Ya. Jadi sudah tentulah dalam konteks ini sesi libat urus itu perlulah sampai kepada peringkat yang paling bawah untuk memastikan supaya input-input daripada rakyat itu boleh disampaikan terus kepada kerajaan supaya apa juga masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat terutama yang berkaitan dengan kalau kita lihat peningkatan kos harga barang itu dapat terus disampaikan kepada kerajaan untuk kerajaan membuat sesuatu keputusan ataupun dasar berkaitan sesuatu perkara. Ya. Jadi saya kira dua aspek penting. Yang pertama sesi libat urus, yang kedua kebersamaan. Itu perlu keterbukaan, kebersamaan itu perlu ada bagi setiap kementerian. Kebersamaan dan juga sesi libat urus itu penting apa yang dinyatakan oleh Prof, dan akhirnya stakeholders itu adalah antara perkara yang perlu melihat secara keseluruhan. KPI juga pastinya antara perkara yang perlu dilaksanakan adalah bagaimana kebersamaan itu wujud bukan sahaja di peringkat kementerian, malah ia terangkum dalam kalangan masyarakat dan keseluruhan rakyat Malaysia. Terima kasih Profesor Dr. Martada Mohamad, Penganalisis Politik UUM bersama-sama dengan kita. Banyak lagi perkara yang mungkin kita akan bincangkan selepas ini, terutamanya dalam Pantau Kerajaan Baharu. Saya Ihsan Dahlia. Assalamualaikum dan jumpa lagi.